Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, murid-murid. Okey, sebagaimana kita tengok pada minggu lepas, kalau murid-murid masih ingat, kita telah belajar tentang tajuk anggota seksual serta cara untuk lindungi anggota seksual. Alright, untuk pada minggu ni, cik kita akan menyentuh tentang cara menjaga kehormatan anggota seksual dan kesan-kesan jika anggota seksual kita tidak dijaga. Alright, sebelum kita mulakan pembelajaran kita secara lebih lanjut, cikgu ingin tunjuk video. Okey, kita akan tonton video sebentar. Kita akan tonton video tentang cara-cara ataupun situasi bagaimana sebenarnya keadaan yang menunjukkan cara-cara yang sepatut kita lakukan untuk menjaga maruah diri. Alright. Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan belajar tentang cara-cara menjaga maruah diri. Sila tonton video lakonan berikut. Cara-cara menjaga maruah diri. Jangan berpakaian menjolok mata. Pakaian menjolok mata bermaksud pakaian yang tidak sopan. Berpakaian sopan. Dengan berpakaian sopan, keselamatan anda lebih terjamin. Jangan biarkan pintu terbuka semasa menukar pakaian. Pastikan pintu ditutup semasa menukar pakaian. Jangan berjalan di tempat sunyi berseorangan. Pastikan anda berjalan bersama orang dewasa. Okey, itu saja videonya. Kenal tak siapa yang berlakon tu? Mesti murid-murid kenal Mungkin Natali tak kenal lagi lah sebab tak pernah jumpa cikgu lagi. Okey murid-murid, mari kita lihat secara lebih detail ataupun secara lebih dalam tentang apa yang dimaksudkan dengan berkaitan dengan video yang kita tonton sebentar tadi. Alright, kita tengok dalam situasi pertama, iaitu jangan berpakaian menjolok mata ataupun menjolok mata macam mana yang telah diterangkan dalam video tadi. Menjolok mata maksudnya pakaian tidak sopan lah. Pakai seluar pendek sampai peha, lepas tu pakai singlet, lepas tu pakai baju nampak perut. Okey, itu adalah pakaian yang tidak sesuai dan tidak sopan. Okey, jadi pakaian yang lebih baik ialah pakai pakaian yang lengan panjang ataupun blouse ataupun baju yang lengan panjang. Okey, bagi yang muslim boleh pakai pakaian yang berlengan panjang dan mempunyai pakaian labuh serta tidak terlalu ketat. Okey, untuk bukan muslim, okey, pakaian mestilah yang bersesuaian, okey, yang tidak terlalu menjolok atau tidak terlalu terdedah dan tidak terlalu pendek. Jika ingin memakai skirt tu adalah perlu bersesuaian dan tidak terlalu singkat ataupun tidak terlalu pendek. Okey, untuk murid-murid beragama Islam, okey, bagi perempuan, jika anda telah mencapai akil balik ataupun tahap matang, okey, anda dikehendaki ataupun perlu menutup aurat ataupun memakai pakaian yang menutup aurat. Tidak boleh memakai pakaian terlalu ketat dan perlu memakai tudung. Itu adalah yang lebih sesuai. Tak apa, untuk peringkat kanak-kanak macam awak ni,
ambil masa ataupun belajar perlahan untuk biasakan diri. Bagi pelajar lelaki pula, okey, pakai pakaian pun sama juga, dalam keadaan sama. Jangan pakai pakaian terlalu ketat dan jangan pakai pakaian terlalu pendek. Kalau lelaki suka pakai seluar pendek tu, jangan terlalu pakai seluar pendek, sebab kita tidak tahu kalau kita pakai seluar pendek, mungkin ada orang yang memerhatikan kita di sekeliling. Okey, itu yang kita perlu jaga, iaitu anggota badan kita. Dan yang paling utama adalah maruah diri kita. Sebab tu dari segi pakaian yang terbaik untuk kita pakai adalah memakai pakaian yang sopan dan bersesuaian. Okey, ingat sebab setiap kali kita keluar, walaupun kita keluar dengan keluarga kita ataupun dengan ibu bapa kita, kita tidak tahu niat orang sekeliling kita yang memandang kita dan mempunyai niat yang tidak baik terhadap kita. Mungkin mereka memerhatikan gerak-geri kita, mungkin memerhatikan gerak-geri awak dan menunggu peluang. Mungkin awak tak ada dengan ibu bapa awak, dan mungkin awak akan menjadi mangsa culik mereka. Okey, sebab tu pakaian perlu dipakai yang sesuai adalah pakaian yang sopan. Sebab kalau pakai pakaian terlalu seksi ataupun terlalu menjolok mata, ini dapat memberi ataupun menarik perhatian orang-orang jahat ataupun orang yang berniat tidak baik di sekeliling awak. Alright, selain daripada itu juga, okey, kita tengok situasi kedua, iaitu menutup pintu bilik ketika menyalin pakaian. Okey, cikgu pasti anak-anak murid cikgu setiap kali tukar pakaian mesti tutup pintu bilik. Tidak boleh sesuka hati awak nak tukar pakaian, buka seluar ke buka baju tanpa menutup pintu bilik. Terutama sekali kalau awak dah besar, nanti awak berada di asrama ataupun berada di satu tempat yang bukan di rumah, pastikan keadaan ini tidak berlaku. Setiap kali awak nak tukar ataupun ingin tukar pakaian, mestilah dalam pintu yang bertutup. Okey, jangan buka pintu ataupun jangan biarkan pintu terbuka, sebab kita tak tahu orang sekeliling kita niat macam mana. Mungkin depan nampak macam baik, tapi sebenarnya mungkin mereka ada niat yang tidak baik. Jadi untuk mengelakkan keadaan ataupun situasi yang tidak diingini, adalah lebih baik kita mengambil jalan untuk mengelak ia berlaku. Itu kita ikut cara-cara ni untuk memastikan anggota badan kita ataupun terutama sekali anggota seksual kita terjaga. Jadi setiap kali kita ingin tukar baju ataupun tukar pakaian, perlulah menutup pintu bilik. Even kalau awak perlukan bantuan ibu awak pun, awak perlu bantuan ibu bapa awak, baru awak minta izin dengan minta bantuan daripada mereka. Kalau tak perlu, kalau awak kalau boleh uruskan diri sendiri, lebih baik uruskan diri sendiri. Even kalau ibu ataupun ayah awak tolong pun, pintu perlu ditutup. Okey, seterusnya ialah elak ataupun jangan lalui tempat yang sunyi seorang diri. Okey, tapi cikgu pasti kat sini anak-anak sentiasa berada di bersama ibu bapa, nak pergi mana-mana pun dengan ibu bapa, betul tak? Bila mungkin perkara ini bukan untuk kanak-kanak je, bukan untuk peringkat awak je, bila awak besar pun sama juga, terutama sekali perempuan. Jangan sesekali melalui tempat sunyi seorang diri, ya, sebab kita tidak tahu dalam keadaan atau tempat sunyi, tempat gelap, ada orang yang memerhati. Okey, jadi ini memberi peluang untuk orang jahat melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya berlaku kepada kita. Okey kelas. Sekarang kita lihat kesan-kesan jika anggota badan ataupun jika kita tidak jaga anggota seksual kita ni. Kita biar je pakai seksi-seksi. Lepas tu bila berlaku sesuatu perkara tidak ingini, kita relax lagi. Okey, lepas tu kita tukar baju pun, kita suka tukar baju dengan pintu terbuka. Okey, lepas tu jalan malam-malam pun kita jalan tempat sunyi. Ini sebenarnya kita sebenarnya memberi peluang untuk orang jahat mengambil kesempatan terhadap diri kita. Okey, pertama, jika kita tidak menjaga kehormatan anggota seksual ni, apa perasaan awak? Bila bayangkan, cikgu bagi contoh situasi, bayangkan
gambar awak semua orang tersebar dekat telefon semua orang. Semua orang dapat lihat gambar awak tanpa pakaian. Awak malu tak? Okey, kalau satu mesti kita akan rasa malu. Okey, bila malu, bagaimana dengan perasaan kita? Bagaimana dengan emosi kita? Adakah kita happy? Adakah kita rasa wow, rasa bangga? Mestilah tidak kan? Okey, mestilah kita akan rasa malu. Pertama sekali kita akan rasa tertekan. Okey, kita akan rasa orang akan memandang kita dengan perasaan yang tidak hormat kita, atau memandang kita dengan perasaan jijik. Senang cakap dalam bahasa kasar, jijik, memandang kita seorang yang tidak ada kehormatan. Okey, so sebenarnya bukan salah sesiapa, sebenarnya salah diri kita, sebab kita tidak mengambil langkah-langkah berjaga-jaga seperti mana cikgu cakap tadi, yang 3 langkah utama tadi. Okey, sebab kalau kita tak mengambil 3 langkah tersebut, tidak mengikut cara-cara atau langkah-langkah tersebut, kita memberi peluang untuk perkara yang tidak sepatutnya berlaku, atau perkara yang tidak senonoh berlaku kepada diri kita. Okey, selain daripada itu juga, antara kesan dia adalah kita mungkin, ataupun bila berlaku perkara-perkara yang melibatkan melibatkan kehormatan kita, ataupun kehormatan maruah kita, kita mungkin tidak disukai oleh rakan-rakan. Kawan mungkin akan memulau kita, ataupun tak nak kawan kita. Dia ni dia tak ada kawan dengan dia ada ni lah, ada video dia tersebar lah, gambar dia tersebar lah. Okey, itu adalah satu-satu kesan masyarakat, bukan sekadar kawan-kawan atau rakan-rakan. Masyarakat, mungkin ahli keluarga pun, ataupun orang sekeliling kita akan memulau kita, akan rasa tidak suka, tidak selesa dengan kita. Sebab kita tahu, ingat anak-anak, bukan semua orang berfikiran terbuka yang dapat menerima diri kita, boleh menerima kesalahan kita, bukan semua. Sebab kita dikelilingi oleh masyarakat yang suka menilai, yang suka jadi hakim. Senang cakap, kita jadi hakim, suka memberi penilaian terhadap seseorang tanpa mengambil, ataupun tanpa usul periksa, tanpa siasat dulu perkara sebenar yang berlaku. Jadi untuk mengelakkan perkara ini berlaku langsung, adalah yang terbaik, kita perlu mengambil langkah-langkah berjaga-jaga seperti mana cikgu cakap tadi. Alright, seterusnya kesan dia adalah maruah keluarga tercalar. Apa maksud maruah keluarga tercalar? Maksudnya maksud maruah di sini anak-anak, maksudnya image ataupun tentang keluarga kita, nama keluarga kita tercalar, ataupun nama keluarga kita tercemar. Maksudnya orang akan mengata ibu awak, adik-beradik awak pun orang akan mengata, inilah yang abang dia lah yang yang gambar tersebar tu, kakak dia lah yang gambar tersebar tu. So bukan ia melibatkan diri awak semata-mata, ia akan juga melibatkan ahli keluarga awak. Okey, jadi untuk memastikan keadaan ini tidak berlaku, anak-anak, pastikan kita sentiasa menjaga kehormatan anggota seksual kita. Jangan sesekali memberi peluang kepada orang yang berniat tidak baik terhadap kita untuk mengapa-apakan kita, ataupun mengambil kesempatan pada kita. So sekali lagi cikgu ingat 3 cara utama, itu pakaian sopan, seterusnya menukar pakaian waktu menutup pintu semasa menukar pakaian, seterusnya berjalan, jangan berjalan di tempat sunyi seorang diri. Okey, ingat, untuk ni kita perlu jaga perkara ni untuk mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku terhadap kita. Okey, cikgu rasa setakat ini sahaja untuk hari ini. Okey, cikgu ucapkan terima kasih pada murid-murid yang menonton video kita. Jadi cikgu terpaksa buat recording video sebab pada asalnya cikgu nak buat Google Meet, tapi sebabkan oleh cikgu terpaksa uruskan hal di sekolah. Jadi cikgu bagi link video ni nanti, dan cikgu akan berikan kerja rumah ataupun lembaran kerja berkaitan dengan topik yang kita telah pelajari pada hari ini. Okey murid-murid, terima kasih di atas perhatian diberikan. Okey, till we meet again. Alright, please jaga diri masing-masing, take care, stay safe. Jangan kalau boleh tak payah keluar rumah, stay kat rumah ya, sebab kita masing-masing kena jaga diri kita. Kita tak tahu siapa yang
siapa yang berada di sekeliling kita. Alright. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Okay, Assalamualaikum.